Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk episod kali ini saya nak sambung sikit tentang perkongsian saya sebelum ni, itu tentang raw file. Kepada siapa yang tak tahu tentang raw file ni, boleh tengok video yang saya dah pernah share sebelum ni lah. So saya nak beritahu lah, sebelum ni masa saya pakai kamera D70S tu, saya memang selalu shoot RAW dan juga D200. Salah satu sebab ada file daripada D70S tu, Nikon D70S tu, dia kecil tau. Kalau JPEG dia lebih kurang dalam macam 3 MB lebih kurang macam tu kan. D200 pun lebih kurang mungkin 4 ke 5, bawah 10 MB lah. Dan dulu saya banyak shoot portrait, terutamanya portrait anak saya lah kan. Dan saya ada banyak masa untuk edit. So lepas bila saya kerja di jabatan ni, kebanyakan gambar-gambar yang diambil tu lebih kepada gambar-gambar acara rasmi kerajaan apa semua tu. Saya dah jarang guna RAW dah. Pasal lambat. Lambat satu lagi, gambar RAW ni kita tak boleh simpan dalam library foto, sebab nak buka, nak edit dia, kita perlukan software khas ataupun alat editing yang khas. So jadi terutama untuk orang baru lah, adik-adik kakak semua kan yang nak shoot ni, mungkin ada pernah dengar otai ke ataupun orang ramai kata kalau nak gambar cantik shoot RAW, kalau gambar nak cantik shoot RAW. Itu benda tu boleh dikatakan miss lah, bukanlah benda yang betul kan. Gambar yang cantik ni tak ada kena mengena dengan RAW. Gambar-gambar yang cantik ni dia subjektif. So apa yang dimaksudkan dengan gambar cantik ni lah, kalau kita shoot RAW, data daripada file gambar tu banyak tau. Contoh lah, kalau kita pakai macam kamera D70S ni, D750 ni, dia punya kalau kita shoot JPEG file ni lebih kurang dalam 11 MB satu file, large file lah. Kalau kita shoot RAW, file dia boleh pergi sampai mungkin 27, boleh pergi sampai 30. Dia tengok gambar lah kan, tengok suasana, warna apa semua tu kan. Satu RAW file tu boleh pergi sampai 27 ataupun 30 MB. So jadi maksudnya antara JPEG 14 MB ataupun 11, RAW dalam 27 ataupun 30 MB. So nampak tak data yang ada kat dalam RAW file tu. Tapi kita kena tanya diri kita, kenapa kita nak shoot RAW. Lagi satu, orang yang shoot RAW ni, dia kena ada kemahiran mengedit gambar. Bukannya sekadar Photoshop. Pasal RAW ni dia kena edit dalam macam kalau Photoshop dia ada Adobe Camera Raw punya editing software tu. Lepas kita edit dalam Adobe Camera Raw tu, ACRW lebih kurang tu, baru boleh masuk dalam Photoshop untuk kita edit JPEG, ataupun kita boleh edit guna Lightroom. Dia agak complicated sikit lah. Tapi kalau kita tak ada skill edit yang boleh katakan agak bagus, kita shoot RAW, kita gagal nak orang kata memanfaatkan data-data yang ada dalam RAW file tu. So bagi saya, untuk shoot RAW ni untuk kerja-kerja biasa, untuk assignment biasa saya tak pakai. Pasal satu lambat kan, lagipun kita nak filing di library kan. Kita takut akan datang 10, 20 tahun, 50 tahun lagi orang nak buka RAW file tu, tak boleh buka pasal dia perlukan software yang khas. Bukannya orang lagipun orang datang nak pakai nak cepat kan. Macam gambar wedding, terutamanya kepada adik kakak lah, kalau dia tanya tentang wedding, perlu tak shoot RAW ke tak perlu shoot RAW kan. Ini bergantung kepada kemahiran kita lah, menggunakan file RAW tu macam mana. Kita ni edit RAW tu okey ke tak, maksudnya skill kita nak edit gambar tu bagus mana kan. Lagi satu, kena ambil kemampuan komputer kita juga. Pasal RAW ni file dia besar, terutamanya sekarang kebanyakan kamera walaupun yang entry level, dia lebih kurang 20 MB, ada yang 30 kan. Kalau 20 MB dia punya 20 megapiksel punya size, 20 megapiksel punya kamera, kalau file RAW tu mungkin dalam 20 MB tu, satu gambar tu. Jadi kalau kita nak edit 100, 200 gambar, berapa lama kita nak makan masa kan. Dia perlukan komputer yang power lah untuk edit. Lagi satu, kita kena orang kata apa, fikir secara end product dia macam mana, besar mana kan. Kalau kita setakat nak print gambar size album wedding yang biasa tu, ataupun bukan album wedding lah, album corporate size yang macam A4 ataupun 10x12 kan, kalau kita pakai RAW pun, kalau kita edit pun, dan dia kena tengok jenis paper yang digunakan juga. Pasal kalau dia bendanya, kalau kita nak pakai RAW kan, daripada mula sampai end product tu dia kena bagus. Kalau kita pilih paper yang tak bagus kan, jadi kalau contohlah kita edit gambar pengantin ke gambar portrait corporate kan, kita jaga detail, shadow semua, tapi dia punya paper kita pilih yang jenis yang tak berkualiti, murah kan. Jadi benda tu tak sampai. Sama juga macam kalau kita shoot landscape untuk pameran kan, kita shoot landscape, kebanyakan orang fotografer yang masuk landscape memang dia akan guna RAW lah. Pasal RAW ni yang bagus dia boleh, kawasan-kawasan shadow ni dia boleh terangkan balik tanpa menghilangkan detail, dan dia takkan jadi noise sangat berbanding JPEG. Kalau kita shoot JPEG landscape, kawasan-kawasan yang ada shadow tu, macam tepi pantai ke lautan kan, kalau kita naikkan dia akan jadi noise tau. RAW ni kelebihan dia pasal file dia pun besar, detail dia pun banyak. Kalau kita edit
kawasan-kawasan shadow macam dalam hutan ke, kalau di pantai yang batu-batu marble apa semua tu kan, apa, pebble stone ke apa tu kan, dia kan jadi nampak cantik lah tanpa meninggalkan kesan noise kan. Tapi kalau kita nak buat exhibition, kebanyakan sekarang exhibition di mana-mana pun kebanyakannya semua nak cut cost. Dia print mungkin paper inkjet lah, paper biasa tu, bukan paper foto. Macam zaman dulu awal-awal mungkin 90-an ataupun awal 2000, kalau buat pameran fotografi contohnya di Balai Seni Lukis Negara, Balai Visual ataupun galeri-galeri khas, dia orang akan gunakan paper foto yang memang khas untuk shoot, untuk print foto lah. Maksudnya paper yang memang khas untuk print foto ni, dia punya detail ataupun dia punya tone daripada black ke grey tu kan, daripada terang ke gelap, gelap ke terang tu, dia punya tone tu memang cantik, kita boleh tengok. Tapi kalau kita edit bagi nak gila, lepas tu print buat exhibition pula, sekadar print jenis inkjet yang biasa tu kan, dia macam tak berbaloi lah. Tak rugilah kita shoot raw kan, tapi dia end product dia tak berbaloi, tak seperti yang diharapkan. So kita kena tengok kita shoot raw tu untuk apa kan. Dan macam kalau nak shoot wedding ke, portrait ke, group foto ke kan, sebaik-baiknya bagi saya kita shoot dua lah, untuk keselamatan lah, untuk apa, untuk kata backup boleh lah. Satu RAW, satu JPEG. Pasal semua kamera, kebanyakan kamera yang ada boleh shoot RAW ni, kita boleh shoot dua sekali. Maksudnya masa kita shoot tu, kamera akan save dua file. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. So benda ni kena refer manual kamera masing-masing lah. Pasal kalau kita pakai Sony, Nikon, Olympus ke apa, kamera Canon, dia punya menu dia lain. So kalau kita nak, mungkin kita rasa kita nak try shoot, nak edit RAW nanti, tapi skill kita buat masa ni tak berapa bagus lagi kan. Okay, tak apa, kita shoot dua-dua. Maksudnya JPEG kita shoot, RAW pun kita shoot. Ni bukan shoot berasingan. Kita boleh set dekat kamera kita tu, dia ada set shoot JPEG dengan RAW, JPEG plus RAW. JPEG dia kita boleh large file, dan RAW maksudnya bila kita ambil gambar tu, kamera akan save dua-dua file tu serentak. So dalam nanti bila kita tengok dalam kamera kita, dalam file kita, dia akan tulis macam ni lah. Contoh kalau kita pakai Nikon ni, satu gambar A001.jpg. Okey, itu file JPEG. Dekat satu dia akan tulis gambar yang sama, A001.nef, Nikon Electronic Format. So dua file tu sama, tapi yang file RAW tu dia tulis NEF tu, dia punya data dia ataupun size file itu jauh lebih besar daripada yang JPEG lah. Mungkin biasanya dalam hampir 2 kali ganda lah. Contohlah kalau file JPEG A001 tu dalam 11 megapiksel, raw file A001.nef tu dalam mungkin 25 ke 27 megapiksel lah. So kalau kita ada masa, mungkin kita boleh edit lah. Contoh macam kalau kita ambil gambar group foto ataupun portrait kan, dalam studio ke ataupun luar, takut ada highlight dia burn ke ataupun shadow dia terlalu gelap kan, itu kemudian mungkin kita boleh edit balik lah kan. Tapi itulah, jangan tanya orang. Biasanya orang takkan tanya, bang, mana bagus shoot RAW ke JPEG. Sebab biasanya lah, orang yang shoot RAW dia dah tahu kenapa dia shoot RAW kan, dia takkan tanya. Kalau dia tanya tu, kalau kita masih lagi bertanya kan, shoot RAW ni bagus ke tak? So bagi saya, kita belum bersedia untuk shoot RAW lah. Kalau kita sampai tanya macam tu, bang, RAW ni apa kelebihan ni kan, baik study dulu. Maksudnya jangan kita just dengar orang kata RAW ni bagus, tapi kita skill editing kita tak bagus. So macam mana kita nak guna benda tu kan. Dia macam ni lah, kebanyakan kamera ni yang shoot JPEG ni, dia dah boleh terus pakai tu. Dia macam ni lah, RAW ni dia merangkam gambar, bahan mentah dia semua di situ, dia perlu diedit. Dia simple lah, mungkin cara istilah mudah macam ni lah. Kalau kita tak pandai nak masak tom yum, kita order je daripada kedai makan, masa benda tu dah ready tu. Tapi kalau kita pandai masak, ada bahan-bahan dia, okay, kita buat lah. Tapi itulah, berdasarkan kepakaran masing-masing. Macam raw file tu, dia bukannya automatic. Kita shoot raw, kita edit gambar tu akan jadi cantik. Kita kena tahu apa benda yang kita nak edit, highlight mana yang kita nak turunkan, shadow mana yang kita nak naik, sharpness mana yang kita nak kena control. So kalau kita shoot raw je, lepas tu kita terus, orang kata apa, kita shoot raw terus tukar ataupun convert dia kepada JPEG, dia takkan jadi cantik. Dan file RAW ni, kalau kita tengok di komputer side by side, maksudnya kita buka preview je kan, memang RAW punya file ni, gambar RAW dia tak cantik tau. Dia macam dull, mendung macam kurang kontras, light kontras. Gambar RAW dia memang macam tu. Kalau kita tengok sebelah-sebelah tanpa diedit lah, maksudnya kita buka preview lah kan, kita preview gambar JPEG, kita preview gambar RAW sebelah-sebelah. Kalau kita tengok RAW ni ada setengah komputer macam iMac ke Mac, ataupun ada setengah komputer PC yang baru,
walaupun kita tak edit, dia masih boleh preview file raw tu. So cuba buka preview JPEG, preview raw, tengok side by side. Memang raw punya file ni kalau kita tengok macam tak cantik bro, memang dia tak cantik. Maksudnya dari segi color, kontras dia tu dia memang kurang kontras, warna kurang naik, sharpness pun mungkin nampak macam soft pasal dia belum dimasak lagi, belum diedit tu. Walaupun file dia besar. Tapi JPEG ni dalam kamera dia dah proses lah, dia dah ada melalui satu macam post processing dalam kamera ni sebelum dia save ke memory card tu. Kalau raw pula daripada sensor kamera tu dia terus save ke memory card. Kalau ada editing, ada post processing dalam kamera pun sangat-sangat minimum lah. Dan benda tu perlukan skill. So berbalik kepada raw ni bagus ke tidak ni, kita kena tanya diri kita balik lah. Kemampuan kita mengedit gambar tu tahap mana kan. Kalau masih basic asas kan, kalau Photoshop pun dia punya tool nak guna tu pun tak tahu macam mana nak jaga kontras, color balance, temperature, lepas tu nak main slider, shadow, detail apa semua tu kita masih tak main kan. Bagi saya tak perlu shoot raw lah. Tapi in future mungkin kita rasa kita nak edit raw juga. Macam saya bagi tu je lah, kita shoot dua-dua lah. Maksudnya kita setkan kamera tu. Contohlah kita ambil gambar landscape kan, kita shoot JPEG dengan RAW sekali. Balik rumah kita edit JPEG je. Mungkin bulan-bulan akan datang, kita dah setahun kita dah ada kemahiran skill editing RAW tu, kita boleh edit balik file RAW lama tu. So kita tak rugilah momen yang kita rakam tu kan, pasal kita masih boleh edit balik bila skill kita dah bertambah. Cuma itulah, maksudnya biasanya berbalik kepada RAW ni bagus ke tidak. Biasanya kalau orang yang tanya RAW tu bagus ataupun tidak tu, bagi saya kalau ada pertanyaan tu, orang tu dia belum bersedia lagi lah untuk shoot RAW. Baik study balik, belajar editing macam mana, apa RAW ni bagus ke tak. Dan kena tahu juga kenapa kita nak shoot RAW kan. Dia bukannya shoot RAW automatic gambar tu jadi cantik. Dia gambar cantik ni dia subjektif. RAW ni lebih kepada format file kamera yang kita simpan dalam memory card tu. Dan ianya perlu dimasak ataupun diedit dengan kemahiran yang agak tinggi lah untuk dapatkan hasil yang bagus lah. Dan kalau tanya saya kebanyakan gambar sekarang ni saya dah tak shoot RAW lah, pasal file-file kamera macam di 750 ke kamera-kamera terbaru ni dah satu file JPEG pun dah berbelas-belas megabyte kan. Jadi bagi saya bukan satu keperluan lah. Macam gambar news ni lebih kepada momen, kekuatan ni kepada momen tu. Korang tengok gambar news ni, gambar event ni bukan nak tengok detail shadow dia macam mana, highlight dia macam mana. Orang nak tengok momen yang kita rakam tu, sejarah yang kita rakam tu kan. Bukannya nak tengok buka surat khabar tengok dia punya shadow ni gelap lah, dia punya ni tak ada. Orang tak tengok benda tu. So kena tanya diri kita balik, kalau kita nak shoot RAW kenapa. Saya just bagi pandangan sajalah. Yang nak buat tu, yang nak edit gambar, yang nak habiskan masa tu bukan saya kan, adik kakak kita lah. Okay lah, kalau ada apa-apa yang benda masih tak faham ataupun confused kan, boleh tulis di ruang komen nanti lah. InsyaAllah ada masa nanti saya tengok balik komen tu, walaupun saya tak jawab segera, saya akan jawab kemudian nanti. Jangan lupa tulis je soalan tu. Ada masa kalau ada soalan tu yang boleh saya jawab dengan pengetahuan yang saya ada tu, insyaAllah saya jawab. Okay, sampai jumpa lagi.